Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So, sekali lagi sahabat semua, bakau Muhyiddin Yassin kena tempelak, kena balun kau-kau oleh seorang pimpinan wanita daripada Parti Keadilan Rakyat. Katanya apabila langau-langau berbicara, yang busuk-busuk juga yang dicanang. Itu antara kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin wanita Noraini Nordin. Katanya apabila langau-langau berbicara, pastilah cerita yang busuk-busuk juga yang dicanang. Ya, ini karena katanya langau adalah spesies serangga yang hidupnya lebih gemar menyedut udara busuk dan amat anti wangi-wangian daripada jenama apapun katanya. Dan inilah analogi yang saya mau gunakan dalam tulisan kali ini bagi menggambarkan betapa kes Nik Ilin, Zurina, Nik Abdul Rashid telah dipolitikkan secara melampau dengan niat jahat, cuba untuk memesongkan fikiran rakyat. Walaupun Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tengku Mat telah menjelaskan bahwa kes ini bukanlah untuk menjatuhkan martabat Mahkamah Syariah, pembetisan hanya mencabar kuasa Dun Kelantan untuk membuat undang-undang yang mana telah melanggar perlembagaan persekutuan. Katanya dengan kata lain, isu di hadapan kami tidak ada kena-mengena dengan kedudukan Islam ataupun Mahkamah Syariah di negara ini. Sama ada Islam atau Mahkamah Syariah dipertahankan atau sebaliknya bukan persoalan dalam petisan ini, ujarnya. Jadi percubaan ini adalah percubaan untuk memburukkan kerajaan Madani. Ya, apabila mahu diharapkan kebenaran yang bakal dinyatakan jika langau-langau yang bersuara itu sudah berhati hitam, pastilah katanya suara mereka lebih berupa kecaman dan bertujuan untuk memburukkan kerajaan Madani yang diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertama katanya harus sadar bahwa keputusan Mahkamah Persekutuan Jumat lalu hanya membatalkan 16 undang-undang syariah yang didapati bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Ini bermakna bukan sahaja undang-undang syariah masih kekal tegak berdiri di Kelantan, bahkan 16 kesalahan syariah yang dibatalkan itu, undang-undang di bawah kanun keseksaan perlembagaan persekutuan masih lagi berkuat kuasa. Jadi soalnya bagaimana Islam boleh terancam? Artinya tidak siapa yang bebas melakukan jenayah di bawah 16 kesalahan tersebut. Lantaran itu bagaimana mau dikata Islam sudah terancam soalnya. Yang kedua, kata penulis ini, keputusan Mahkamah Persekutuan adalah berpaksikan teras bernegara, yaitu perlembagaan persekutuan yang merupakan perkara paling tinggi dan tiada undang-undang boleh berkuasa sekiranya bercanggah dengannya. Di sini menunjukkan wujud kelemahan atau kecuaian di pihak Dewan Undangan Negeri Kelantan ketika meluluskan 16 undang-undang tersebut, katanya sebelum ini. Yang ketiga, mahkamah adalah institusi bebas yang berhak membuat keputusan berdasarkan fakta dan keterangan dibentangkan di depan mata para hakim yang bijaksana. Kerajaan tidak berhak bercampur tangan, apalagi memberi arahan kepada mahkamah membuat sesuatu keputusan yang hanya mengenakan mereka sahaja. Memburuk dan menyalahkan kerajaan pusat dalam isu Nik Ilin ini memanglah kerja paling mudah, tetapi ia juga memperlihatkan sifat langau yang sentiasa bersarang dalam diri mereka yang berkaitan. Terbaik kenyataan ini sahabat semua, yang mana penulis ini menggambarkan bahwa ketua pembangkang, pengurusi Perikatan Nasional adalah langau-langau yang bising, yang suka akan untuk mencanang perkara-perkara buruk, menunggang isu populis, menghasut, mengelirukan rakyat dan sebagainya. Itu antara mungkin yang perkara yang dinyatakan oleh penulis ini. Ya, memang padu, memang terbaik sahabat-sahabat semua. Dan selain itu saya ingin mengkongsikan juga kenyataan terkini daripada YB Rafizi Ramli sempena perayaan Chinese New Year kepada masyarakat Cina yang ada di negara kita. Katanya kepelbagaian budaya sumber kekuatan utama negara. Itu antara kenyataan daripada YB Rafizi Ramli. Dalam menyambut tahun baru Cina kali ini, rakyat Malaysia perlu menekankan kepelbagaian budaya sebagai sesuatu yang perlu dijaga dan dibajai bagi mengekalkan keharmonian negara. Hal itu ditegaskan dalam perutusan tahun baru Cina oleh Timbalan Presiden Keadilan Rakyat, yaitu YB Rafizi Ramli. Menurut beliau,
Saling merayakan budaya satu kaum dan lainnya merupakan tradisi rakyat Malaysia yang telah berlangsung sejak sekian lama. Jadi tahun baru Cina katanya, tahun baru Cina yang penting katanya adalah perayaan yang penting dalam masyarakat kita. Ia mengingatkan kita kepada kepelbagaian kaum yang menjadi kekuatan utama masyarakat, lebih-lebih lagi apabila kita perlu bersaing dengan negara-negara lain. Katanya lagi, seperti juga perayaan-perayaan lain dalam masyarakat, tahun baru Cina adalah cerminan kepada budaya kita yang berasaskan satu unit keluarga. Cuti ini adalah masa yang terbaik untuk berkumpul dengan ahli keluarga yang tersayang dan meninggalkan tekanan seharian kita. Supaya kita boleh mengingati setiap tahun baru Cina, umur kita semakin lanjut, masa kita dengan ibu bapa dan adik-beradik juga terhad, katanya dalam catatan di Facebook. Jadi menurut Menteri Ekonomi itu juga, yaitu YB Rafizi Ramli, ia juga mencadangkan agar cuti tahun baru Cina digunakan sebaik mungkin untuk bekerja sama ataupun bersama dengan keluarga, mengenal pasti anggota keluarga atau saudara mara yang memerlukan dan membantu mereka. Karena katanya harta kita yang sama rata ialah masa kita ada berdengan ibu bapa, adik-beradik dan juga keluarga tersayang. Jadi YB Rafizi menasihatkan, gunakanlah harta itu sebaiknya untuk saling menyayangi ibu bapa dan mereka yang lebih tua. Karena mereka mungkin tidak bersama kita di tahun baru Cina yang seterusnya. Jadi apabila umur saya sendiri semakin menghampiri 50-an katanya, saya sedar masa dengan ibu bapa semakin berkurangan. Oleh itu, jagalah ibu bapa kita sebaik mungkin sementara mereka masih ada, dan gunakanlah perayaan seperti tahun baru Cina ini untuk menggembirakan mereka, kata YB Rafizi Ramli. Jadi justru Rafizi berharap tahun naga kali ini bakal memberikan kesenangan kepada semua dan semoga cita-cita rakyat Malaysia akan tercapai dalam tahun baru ini. Dari dalam perutusan sama, beliau turut mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada rakan-rakan pengundi dan masyarakat Tionghoa di Parlimen Pandan. Sahabat semua, itu antara satu kenyataan yang saya sangat setuju dengan pandangan yang diberikan oleh YB Rafizi Ramli, bahwa kepelbagaian budaya adalah sumber kekuatan utama negara kita. Bukannya menggunakan isu bangsa ini untuk ditunggang, untuk menyentuh hal sensitif seperti ini, demi apa? Untuk tujuan mendapat simpati, mendapat undi dan sebagainya. Bagi saya sahabat semua, perkara ini yang sedang dilakukan oleh pihak pembangkang hari ini. Contohnya kita boleh melihat dalam kes Elin ini yang hangat diperkatakan. Sebenarnya kes ini bukanlah satu kes untuk mencabar kedaulatan Islam, agama Islam maupun mahkamah syariah. Tetapi mereka menggambarkan seolah-olah apa yang dicabar itu kononnya mencabar kedaulatan Islam, kononnya mencabar mahkamah syariah, kononnya gelaplah negara kita, maka gelaplah undang-undang syariah dan sebagainya. Semua itu sudah beberapa banyak individu yang memberikan pencerahan bahwa perkara ini tidak melibatkan kedaulatan Islam. Perkara ini tidak melibatkan mahkamah syariah, tapi melibatkan Dewan Undangan Negeri Kelantan yang lemah, yang gagal dan membuat undang-undang melangkaui kuasa mereka. Jadi ini sebenarnya yang dicabar. Dan apabila perkara ini keputusan sudah keluar, mereka mengatakan habislah ke-16 enactment itu yang dibatalkan, maka orang negeri Kelantan kalau melakukan kesalahan, contohnya zina bersama dengan haiwan, maka tidak ada hukuman dan sebagainya. Itu yang coba mereka gambarkan sahabat-sahabat semua. Sedangkan hakikatnya Taqiyuddin sendiri menyatakan hukuman contoh zina, liwat bukan manusia. Bagi mahkamah syariah yang digubal oleh negeri Kelantan, hukumannya 2 tahun. Tetapi bagi mahkamah persekutuan, hukumannya 20 tahun. Jadi ini ada antara satu perkara yang amat besar, 2 dan 20 tahun. Jadi adakah mereka sengaja memusingkan segala fakta, menghasut dan mengelirukan rakyat yang kononnya tidak akan ada denda lagi, tidak ada hukuman lagi dan sebagainya. Jadi sahabat semua, Anda boleh fikirkan bersama kenyataan yang dilakukan oleh ataupun dibuat oleh geng-geng daripada pembangkang ini. Jadi itu sedikit tambahan dan pandangan saya. Sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan
cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.